Macam. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi semua kawan-kawan di FB. Okey, hari ini kami bersiaran dari hotel. Okey, saya minta maaf dulu pasal yang di sebelah tu. Biasalah orang main game. Harap-harap dia boleh dengar saya punya suara lah. Kan? Okey. So pagi ni alhamdulillah lah, okey, kami Jaya juga keluar daripada rutin harian. Okey, sometimes kita ni sebagai manusia kan, kadang-kadang bila kita terlalu dengan rutin harian kita jadi jemu, jadi bosan. So macam kita punya kita punya pekerjaan pun dia tak produktif dah, tak dapat hasil yang kita inginkan. Sebab kita dah tak ada motivasi, something macam itulah. So sometimes kita kena keluar juga daripada kita punya rutin dan buat sesuatu yang baru. Okey, sebab tu kita sentiasa kena ada macam orang kata hobi baru lah, macam something new yang kita nak explore. Sebab kat dunia ni ada banyak sangat benda yang kita boleh explore, yang boleh menambahkan kita punya quality of life lah. Macam kalau kita bekerja pun sometimes kita kena dihantar pergi kursus kan. Sebab itu untuk macam supaya kita boleh add something new dalam hidup kita. Tak adalah kita ni asyik buat kerja kita je kan. Sebab kita boleh sampai satu tahap yang kita rasa bosan, penat fizikal dan mental. So mungkin tak dapat nak buat kerja dengan baik. Okey. So insyaAllah pagi ni saya nak share sikit tentang salah faham terhadap rezeki, terhadap duit lah kan. Kebanyakan kita nampak rezeki tu dalam bentuk duit, dan memang pun sebab benda tu kita boleh nampak kan. Sebenarnya rezeki ni sangat-sangat luas kan, sangat-sangat besar, macam-macam benda boleh jadi rezeki kita. Tapi kita sering nampak dalam bentuk material, dalam bentuk duit, dalam bentuk harta, dalam bentuk rumah besar, kereta besar, semua kan. So in fact ada orang yang dia berpendapat bahawa ni kalau ada seseorang yang kaya tu, maksudnya dia ambil bahagian daripada orang lain. So sebab itulah ada orang yang kena jadi miskin, sebab orang ni yang kaya. Faham tak? Maksudnya kalau macam contoh A dengan B kan, A dengan B, contohnya harta tu ataupun rezeki tu ada 100%, tapi they have to share. So kalau A tu dapat 80%, B Fa, what are you doing, Fa? Sana sikit. Please, kakak. Sana sikit. Sana. Pergi katil sana. Fa, pergi katil sana, Fa. Okey. Kat mana sudah? Okey, so kalau macam A dengan B, Fa, no way. Sana. Okey, so kalau ada A dengan B, so kalau macam harta tu ataupun rezeki tu ada 100%, so kalau A dapat 80%, B have to get 20%. So sebab itulah A tu kaya because B have to compensate for A. Sebenarnya itu adalah satu pemikiran yang salah. Okey, itu adalah satu benda yang salah lah. Sebab rezeki Allah ni sangat luas kan, melimpah-limpah, abundance. Kita sebenarnya hidup dalam kelimpahan rezeki. So sebenarnya A dan B tu dia boleh dapat 100% each. Kita tak perlu nak share because kita semua ni ada rezeki kita masing-masing. Cuma apa yang membezakan antara A dengan B, kan? Yang membezakan dia antaranya adalah syukur. Sebab Allah dah cakap, Allah dah cakap yang jika kita bersyukur, Allah akan tambahkan lagi nikmat pada kita. Makin banyak kita syukur, makin banyak Allah akan tambahkan nikmat. Tapi masalahnya kita ni, most of us lah, kita lebih suka tengok pada orang lain. Kita lebih suka bandingkan dengan orang lain. Kita nak bersyukur pun kita tengok, alamak orang tu ada contohnya rumah besar lah. Contohnya rumah besar, macam mana aku nak bersyukur sebab rumah aku kecil. Tapi the fact that kita bangun tidur, kita masih diberikan nyawa. Kita dah tidur kan, sebab tidur tu adalah mati kan, mati yang kecil, macam tu. So in fact kita dihidupkan balik waktu pagi tu sebenarnya satu benda yang kita patut syukuri. Sebab kita masih ada peluang untuk buat baik, kan, untuk berbakti pada orang lain. Masih ada peluang untuk membetulkan, kita punya silap kan, kita punya dosa, masih ada peluang untuk bertaubat. So itu adalah something yang kita perlu syukuri. Daripada kita bangun tidur tu kita sangat bersyukur masih hidup lagi, dan kita punya udara sekeliling kan,
oksigen. Tak perlu nak bayar pun, nak bernafas tak perlu nak bayar. Okey, cuba bayangkan kalau nak bernafas mesti kena sembahyang 2 rakaat contohnya kan. Kan. Tapi kita tak payah bayar pun oksigen. So adakah tak cukup lagi ke benda-benda yang kita perlu bersyukur? Sebenarnya benda-benda kecil sekeliling kita pun itulah kita patut syukuri. Bukan nak tunggu dapat benda-benda besar, bukan nak tunggu dapat duit 10,000, bukan tunggu beli BMW baru nak bersyukur. Tapi benda-benda kecil macam ni lah yang kita kena syukuri. Okay, contohnya kita ada mata, walaupun sesimpel-simpel benda kan, pada diri kita ni banyak sangat benda yang kita nak bersyukur. So macam tak ada alasan untuk kita tak rasa syukur dengan hidup kita. Sedangkan Allah dah cakap dah, kalau kita syukur pun, dia tak cakap pun kau kena bersyukur benda-benda yang besar, kau kena bersyukur kalau dapat rumah besar, kau kena bersyukur kalau dapat kereta besar kan. Tak ada pun cakap macam tu. Asalkan setiap benda kita syukuri, Allah akan bagi nikmat yang lebih banyak pada kita. Okey, berbanding kalau kita kufur dengan nikmat dia kan. Allah dah bagi kan yang kita senang dapat apa, oksigen, udara kan Allah bagi, tapi kita nak lawan dia, kita nak sombong dengan dia. Okey, semalam saya ada dengar dekat radio yang pasal COVID-19 lah kan, COVID-19. Kita manusia ni sebenarnya sangat sombong, betul tak? Sedangkan kita tahu dah benda COVID-19 tu wujud kan kat keliling kita, walaupun mungkin kita ni masih sihat, belum lagi dijangkiti, tapi kita dah tahu benda tu wujud, tapi kita ni sombong kan. Sombong, tak nak patuh bila pihak berkuasa suruh patuhi SOP kan, pakai mask bila keluar, tapi kita sombong, kita tak nak ikut. Tapi sedangkan Allah boleh hantar musuh tu, benda tak nampak pun kat mata kita. Allah boleh buat apa je yang dia suka, betul tak? So itu salah satu lah kan. Itu salah satunya. Maknanya kita bersyukur. Kita ada banyak, kita dapat sikit, kita syukur. Kita dapat banyak, kita syukur. Sebab sebenarnya rezeki tu kan, ataupun harta lah. Harta tu bukan it's not about berapa banyak kita ada harta, tapi adakah harta tu mencukupkan kita? Itu yang paling penting saya rasa. Macam kita tak perlu, sebab orang kaya ni bukannya orang yang banyak duit sebenarnya, ataupun bukan orang yang banyak harta sebenarnya, tapi orang yang cukup dan dia tahu macam mana nak uruskan dia punya harta. Okay, most of us sebenarnya masalah kita tak tahu nak uruskan duit kita tu. So kalau ada orang yang tak tahu uruskan duit, dia dapatlah satu hari 1 juta pun boleh habis satu hari tu, sebab tak tahu nak uruskan. Betul tak? So bagi saya kekayaan tu adalah cukup. Okey, cukup hidup kita untuk memenuhi keperluan hidup kita, cukup keluarga kita, cukup pendidikannya, cukup apa lagi, dan hidup tak menanggung hutang. Itulah kecukupan sebenarnya. Okey, bukannya harta yang banyak yang kita perlukan. Okey, tu yang pertama. So apa sudah tadi ya? So maksudnya rezeki ni bukan kita tak share. Kita tak share pun rezeki dengan siapa-siapa, sebab setiap daripada kita ada kita punya bahagian masing-masing. Cuma yang membezakan itulah antaranya adalah kesyukuran. Adakah kita cukup bersyukur dengan apa yang kita dah dapat? Okey, suka saya nak share kisah sahabat dulu kan, masa zaman Nabi dulu. Orang-orang miskin ni dia cemburu dengan orang kaya. Samalah kita pun cemburu juga kan, tengok orang ada kereta besar, tengok ada rumah besar, of course kita cemburu juga. Tapi diorang cemburu ni bukan dia bukannya nak cakap lah dia orang kaya tu ambil hak orang lain lah tu, sebab tu dia orang kaya. Sebab sebenarnya kan saya pernah pergi kursus something lah, macam orang yang bercakap tu, dia cakap macam ni lah, dia cakap macam dalam satu adik-beradik kan, adik-beradik of course ada yang kaya dan ada yang miskin. So dia cakap sebenarnya yang kaya tu, yang miskin tu, dia cakap macam tu lah, compensate untuk adik-beradik yang kaya tu, which is saya rasa macam sangat tak adil lah kan, sangat tak adil. Sebab of course ada sesuatu yang orang kaya tu, of course orang kaya tu ada buat something kan untuk dia dapat benda macam tu. So dan yang tak kaya ni pun, yang miskin ni pun of course dia ada buat sesuatu juga. So that's make diorang dapat bahagian diorang masing-masing. Itulah. So kita cemburu. Okey. So kita ni cemburulah kan. Kalau orang kita tengok orang tu beli kereta besar, dapat rumah besar, so kita pun cemburu.
sahabat dulu pun cemburu, tapi dia cemburu sebabnya dia orang mengadu dekat Rasulullah. Dia cakap sahabat A ni, orang kaya ni cakap sembahyang macam kami, puasa macam kami, tapi dia ada satu kelebihan. Kelebihan dia ialah dia boleh dapat pahala bersedekah. Yang mana kami tak dapat nak buat sebab kami tak ada harta, kami tak ada duit nak bagi. Jadi macam mana kami nak dapat juga ni? So nampak tak? So nampak tak sahabat zaman dulu cemburu pada orang sebab dia tak dapat nak buat kebaikan yang sama. Kita cemburu sebab tak dapat nak beli BMW macam dia. Kan, lepas tu macam-macam kita cakap dengan orang kaya tu kan, orang kaya daripada dia beli BMW, baiklah sedekah kat orang miskin. Kan, tapi kita tak tahu, mungkin dia dah sedekah dekat orang miskin double daripada dia punya BMW tu. Ini kita tak tahu kan. So sahabat tadi ni mengadu dekat Rasulullah, dia cemburulah dengan sahabat-sahabat yang ada duit, yang sembahyang macam dorang, puasa macam dorang, buat ibadah lain macam dorang, tapi satu je dorang tak boleh buat, itu dorang tak boleh sedekah sebagaimana sahabat yang kaya ni. So apa Rasulullah jawab? Rasulullah tak cakap pun yang alah, relax lah kau tak dapat sedekah, relax lah macam kau tak ada duit pun, tak ada, kau Rasulullah cakap macam tu. Tapi Rasulullah cakap apa ni, Rasulullah ajarkan zikir yang mana dia punya pahala tu seolah-olah pahala sedekah. Kan, itu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. So amalkanlah zikir tu, dan Rasulullah juga ajar untuk kita buat baik kepada orang lain. Sebab setiap kebaikan kita buat tu adalah sedekah. Sehingga kan sahabat ni macam, adakah kalau macam menggauli isteri bersama dengan isteri tu juga dikira sedekah? Ya, setiap benda yang baik, benda yang halal kita buat dikira sebagai sedekah. Tapi pada masa yang sama, kita boleh usaha kan, kita boleh usaha untuk keluar daripada kita punya, contohnya kita rasa kita ni miskin, tak cukup, tak ada harta ke apa, benda tu kita boleh usaha, okey, usaha sungguh-sungguh. Dan kalau kita usaha sungguh-sungguh kan, even kita tak dapat benda tu pun, sebenarnya dia tidak merendahkan kita punya darjat pun, okey. Sebab kita boleh ambil macam pengajaran lah daripada Rasul-Rasul dulu kan. Rasul-Rasul dulu contohnya Nabi Nuh usaha sampai dekat 1000 tahun kan, nak menyeru umat dia, nak menyeru keluarga dia untuk taat pada Allah, tapi tak dapat juga kan, tak ada pengikut dia, sikit je berbanding dengan orang yang ingkar. Tapi adakah usaha tu sia-sia? Tak, usaha dia tidak sia-sia, tapi malah Allah meningkatkan lagi darjat dia. So kita usaha, kita buat kerja kita walaupun kita tak dapat, tapi janganlah rasa macam kita tak guna ke something macam tu lah. Okey, tak apa, kita usaha walaupun tak dapat, tapi semoga usaha kita tu adalah satu yang Allah pandang. Okay, moga usaha kita adalah sesuatu yang Allah pandang, dan insya-Allah dengan sebab kita buat kerja kita dan Allah buat kerja dia. So rezeki tu Allah akan bagi bila masa yang sesuai. Okey, bila masa yang sepatutnya kita dapat. Okey, so itu sajalah daripada saya pagi ni. Sebab kami sebenarnya nak pergi turun main kolam. Bye bye. Assalamualaikum.